Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 8 yang terdiri daripada 9 orang ahli kumpulan, iaitu saya sendiri Muhammad Idahan bin Sanusi, Nur Sazrina Aliyah binti Burhanuddin, Nur Ain Syahira binti Mat Naha, Nur Syaira Amira binti Ahmad Syukri, Anis Farhana binti Hairul Zazanaha, Nur Izzah Nabila binti Amiruddin, Raja Nazaidah binti Raja Muazzaid, Rabiatul Adawiyah binti Abdul Rahman, dan akhir sekali Ahmad Mubin bin Saleh. Seterusnya, kami telah memilih filem Pascal untuk kajian kami. Untuk bahagian pertama, saya serahkan kepada ahli kumpulan kami untuk membentangkan. Dipersilakan. Terima kasih Idham. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syaira Amira binti Ahmad Syukri, nombor metrik A22A0286. Saya ingin membentangkan tentang sebuah sedikit pengenalan Pascal terlebih dahulu. Pasukan khas laut atau dikenali sebagai Pascal merupakan pasukan elit dari tentera laut di Raja Malaysia. Unit Pascal ini adalah salah satu daripada 3 pasukan elit terbaik Malaysia, iaitu pasukan gerakan khas PGK. Pasukan khas udara Pascal dan pasukan khas laut Pascal. Pasukan Pascal mula aktif pada 1 Oktober 1982 dan cawangannya adalah tentera laut di Raja Malaysia. Pangkalannya terletak di pangkalan TLDM Lumut, Perak. Seterusnya, nama samaran Pascal ialah KD Panglima Hitam Unit 1, Pascal, dan KD Sri Sempurna Unit 2, Pascal. Pascal merupakan filem yang dibuat daripada kisah benar yang menceritakan tentang kesusahan tentera laut di Raja Malaysia dan pasukan khas laut atau lebih dikenali sebagai Pascal dalam misi untuk menyelamatkan kapal dagang MV Bunga Laurel daripada Lanun, Somalia di Teluk Aden pada tahun 2011. Penggambaran ini dijalankan pada Mac 2018 hingga Mei 2018. Filem ini ditayangkan secara umum pada 27 September 2018. Adrian Teh merupakan seorang pengarah dan penulis bagi filem ini dan turut dibantu oleh Anwar Ashraf. Walau bagaimanapun, filem ini juga turut dibintangi oleh beberapa artis terkemuka di tanah air. Antaranya ialah Hairul Azrin sebagai Arman Rahman, Amar Alfian sebagai Jeb, Henry He sebagai Joshua, Joshua T, Taufik Hanafi sebagai Ustaz, Gambik Saifullah sebagai Gagak, Hafizul Kamal sebagai Yan, Deban G sebagai Misi, Jasmine Suraya Chin sebagai Lily dan Namron sebagai Elsie Maznan. Seterusnya saya akan bagi kepada seterusnya lah. Terima kasih Sahira. Nama saya Nurul Izzah Nabila binti Ahmad Nasmuddin. Kad matrik saya A22A0690. Saya akan menceritakan sedikit sinopsis tentang filem ini. Pascal the Movie mengisahkan tentang Lieutenant Commander Arman Rahmat yang merupakan seorang anggota pasukan khas laut tentera di Raja Malaysia iaitu pasukan elit TLDM. Dia mengontai pasukan yang telah membebaskan kapal tangki kimia Malaysia iaitu MV Bunga Laurel yang telah dirampas oleh Lanun Somalia di pantai Afrika. Lieutenant Arman Rahmat juga dipuji sebagai wira kebangsaan dalam misinya di bawah pengamal pertubuhan bangsa-bangsa bersatu di Angola. Namun, dia tersepit antara memilih untuk terus berkhidmat kepada negara atau menjaga ibunya yang sedang sakit. Konflik yang terjadi kepada Arman lebih kuat apabila dia memerhatikan Lily iaitu janda kepada temannya Joshua yang terkorban dan perjuangan Lily untuk membesarkan anaknya seorang diri. Beliau diselubungi oleh rasa bersalah dan penyesalan. Arman memfailkan peletakan jawatannya sebagai pembantu lapangan tugas kerja yang lebih stabil di dalam TLDM. Semasa menjalankan tugas terakhirnya, Jack memberi lawatan ancaman kepadanya. Bukan itu sahaja, Jack juga memberi ancaman terhadap Lily dan Joy sekiranya Arman mengganggu rancangan Lanunnya. Siasatan Arman terbukti agak lambat kerana Jack telah menyasarkan untuk merampas pelantar minyak di tempat Lily bekerja. Dengan serta-merta, Arman menghubungi semula pasukannya untuk bersiap sedia melompat halus seumur hidup. Akhirnya, Arman memahami apa yang dimaksudkan sebagai pengoperasian Pascal. Saya serahkan pembentangan ini kepada Mubin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ahmad Mubin bin Muhammad Saleh, A22A0832. Apa yang saya nak bentangkan untuk bahagian mesej dan pengajaran yang terdapat di dalam filem Pascal. Antara mesej dan pengajaran yang terdapat di dalam filem Pascal yang pertama ialah sifat setia kepada negara. Setiap rakyat Malaysia perlu bekerjasama dalam membanteras pelbagai anasir yang boleh menjejaskan perpaduan sesama masyarakat demi memupuk nilai patriotisme. Apa yang boleh saya ulaskan di sini, setiap rakyat Malaysia tanpa mengira darjat dan bangsa perlu memupuk nilai kesetiaan kepada negara dengan amat bersungguh-sungguh. Hal tersebut amatlah penting agar keselamatan negara kita dapat dipelihara disebabkan mempunyai rakyat yang amat prihatin terhadap kemakmuran negara yang kita cintai ini. Antara contoh yang boleh saya ambil daripada filem Pascal ialah Arman dan rakan-rakannya telah bekerjasama dalam membanteras jenayah di kapal, walaupun rakan-rakannya sendiri iaitu rakan karib beliau telah terlibat dengan aktiviti jenayah tersebut demi menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Mesej dan pengajaran yang kedua ialah sikap tanggungjawab. Setiap rakyat Malaysia harus memupuk sikap bertanggungjawab dalam menjaga kemakmuran negara dan bukan mengharapkan pihak yang tertentu seperti polis dan askar. Setiap rakyat Malaysia perlu berganding bahu bagai menatang minyak yang penuh dalam menjaga keamanan negara dan bukannya mengharapkan pihak berkuasa semata-mata. Antara contohnya yang boleh saya ambil daripada filem Pascal ialah isteri Joshua telah memberi maklumat berkenaan situasi semasa aktiviti jenayah yang sedang berlaku di atas kapal tersebut kepada Arman dengan penuh berdedikasi. Hal tersebut amatlah penting untuk mempermudahkan anggota Pascal untuk menyelinap masuk ke dalam kapal tanpa dijejaki oleh penjenayah. Mesej dan pengajaran yang ketiga ialah berani menentang musuh secara bermati-matian. Rasa cinta kepada negara perlu dipupuk dengan baik, barulah muncul nilai keberanian dalam berjuang mempertahankan negara daripada terus dijajah oleh kuasa luar. Setiap rakyat Malaysia perlu menitik beratkan nilai keberanian di dalam diri dan sanubari masing-masing agar negara Malaysia mempunyai rakyat yang berkualiti. Kerana setiap rakyat Malaysia tidak gentar akan masalah yang menimpa dengan membanterasnya secara cekap dan adil demi menjaga kepentingan dan kemakmuran negara yang tercinta ini. Antara contoh yang boleh saya ambil ialah anggota Pascal tidak pernah gentar dalam menentang musuh dengan penuh rangka strategi walaupun terdapat anggota Pascal yang terkorban. Akan tetapi, anggota yang lain terus menjalankan misi tersebut sehingga berjaya demi memelihara kedaulatan dan kemakmuran negara. Sekian pada saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Mesej yang keempat ialah tentang sifat kasih sayang antara satu sama lain. Kita perlu mempunyai sifat kasih sayang dengan mengambil tahu keadaan sesama rakyat tidak kira bangsa ataupun negara. Sebagai contoh dalam filem ini yang saya boleh ambil ialah seperti Arman yang sering kali pergi ke rumah Joshua untuk melihat keadaan anaknya setelah kematian Joshua. Itu membuktikan bahawa Arman ini mempunyai sifat kasih sayang dalam dirinya. Mesej yang seterusnya ialah tentang sifat keberanian. Kita haruslah memupuk sifat keberanian dalam diri kita untuk menentang pengganas-pengganas yang cuba untuk menceroboh dan mengganggu keamanan dalam negara kita. Antara contoh dalam filem ini yang kita boleh ambil adalah seperti Arman, Joshua dan Jeb yang berani untuk menentang pengganas ketika misi mereka di Angola. Walaupun mereka tidak mempunyai senjata untuk mereka lawan balik, dan selain itu, mereka juga mempunyai keberanian untuk menentang penjahat yang telah menyerang pelantar minyak dengan mengambil langkah yang cepat.
untuk mengatasi perkara tersebut. Seterusnya saya menyerahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih Saudara Ilham. Saya Nur Ain Syahira binti Manha. Nombor matrik A22A0452. Hari ini saya akan bentang tentang falsafah dan cara berfikir. Yang pertama, falsafah teoretikal. Falsafah teoretikal merujuk kepada persoalan dasar yang memerlukan satu usaha intelektual yang mendalam untuk menjawabnya. Contoh falsafah teoretikal ialah metafizik, epistemologi, psikologi dan estetika. Bagi filem falsafah yang sesuai adalah falsafah psikologi. Falsafah psikologi bermaksud memandu kita memahami minda dan tingkah laku manusia dengan lebih baik. Babak yang berkaitan dalam filem Pascal adalah Arman menghadapi tentangan daripada ibunya yang tidak merestui pekerjaannya. Hal ini kerana ibunya merasakan Arman tidak patut mengikuti jejak langkah ayahnya yang telah terkorban semasa menjalankan tugas sebagai ahli Pascal. Oleh itu, Arman telah membuat keputusan untuk berhenti apabila rakan sepasukannya terkorban dan seorang lagi diberhentikan. Namun begitu, Arman terhimpit dengan arahan pihak atasan untuk menyelesaikan satu lagi misi terakhir bagi menyelamatkan negara. Yang seterusnya, falsafah praktikal. Falsafah praktikal pula merujuk kepada perbincangan falsafah dalam disiplin tertentu yang mempersoalkan tentang sesuatu bidang yang mempunyai aplikasi yang jelas, misalnya dalam bidang ekonomi, politik, etika dan peradaban. Bagi filem Pascal yang bersesuaian adalah etika. Falsafah etika bermaksud disiplin ilmu yang mengkaji dan mempersoalkan pelbagai isu baik dan buruk tentang adat, tabiat, susila, cara berfikir, sikap, agama dan semua faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia. Antara babak yang berkaitan dengan etika adalah di mana Jeb salah seorang daripada ahli Pascal yang telah dilucutkan jawatan kerana melanggar peraturan semasa menjalankan misi. Jeb telah menggunakan senjata untuk menembak tahanan yang telah menyerahkan diri selepas kematian rakan sepasukannya Joshua. Seterusnya saya menyerahkan kepada pembentang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syazina Alia binti Burhanuddin, nombor matrik A22A0468. Saya akan terangkan tentang aliran falsafah yang mempengaruhi filem Pascal. Sebelum itu, maksud Pascal ialah terdapat dua. Kita boleh bagi tahu sama ada Philos ataupun Sophia. Philos bermaksud cinta dan Sophia bermaksud kebijaksanaan. Falsafah ini amat penting untuk menjadi panduan dalam membuat keputusan dan mempengaruhi kefahaman yang sistematik. Dalam filem Pascal ini juga mementingkan patriotik. Terdapat dua aspek yang melibatkan aliran falsafah. Yang pertama ialah aspek idealism. Idealism bermaksud sesuatu yang merujuk kepada pemikiran, jiwa dan juga kerohanian. Dalam filem Pascal ini, Pascal menjadi pasukan yang bersatu padu untuk mempertahankan negara daripada ancaman Lanon. Pasukan Pascal telah mengatur strategi dengan teliti untuk menghalang kemasukan Lanon. Dan watak utama dalam filem Pascal ini ialah Lieutenant Arman Rahmat yang merupakan ketua dalam misi yang dijalankan. Aliran falsafah yang kedua ialah mementingkan aspek eksistensialisme. Ia bermaksud individualistik, iaitu mengutamakan diri sendiri untuk menetapkan matlamat dan membuat keputusan secara bebas. Dalam filem ini,
Jack mementingkan diri di mana dia telah mendedahkan rahsia yang digunakan oleh Pascal. Hal ini kerana Jack telah berdendam dengan pasukan Pascal selepas perkhidmatannya ditamatkan. Selain itu juga, Jack juga berdendam dengan Armand sejak dia menjalani latihan kemasukan Pascal. Seterusnya saya akan memberikan kepada Rabiatul. Nama saya Rabiatul Adawiyah binti Abdul Rahman, nama metrik A22A06. Saya akan membentangkan tentang kaitan filem dengan konsep yang berikut, iaitu pendidikan kebangsaan, hukum negara dan konsep sejahtera. Yang pertama adalah falsafah konsep sejahtera. Berdasarkan pemerhatian filem Pascal ini amat berkait rapat dan selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan, rukun negara dan konsep sejahtera. Yang pertama adalah falsafah pendidikan kebangsaan. Apakah itu falsafah pendidikan kebangsaan ataupun FPK? Falsafah pendidikan kebangsaan ini amat mementingkan dalam memperkembangkan potensi seseorang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Selain daripada itu, falsafah ini juga digubal pada tahun 1988 oleh pakar-pakar pendidikan. Kesannya, seseorang itu akan dapat mengembangkan pengorbanan kepada masyarakat maupun kepada negara. Contoh yang dapat dikaitkan dengan filem Pascal ini adalah Arman Rahmat menghadiri latihan tentera oleh ketuanya dalam kursus Tentera Laut Diraja Malaysia atau TLDM. Dengan itu, latihan ini mereka akan lebih berani dalam mencapai cabaran-cabaran yang akan dihadapi pada masa yang akan datang. Yang kedua adalah rukun negara kedaulatan undang-undang. Rukun negara ini amat mementingkan tentang keselamatan masyarakat. Contohnya yang dapat dikaitkan dengan filem ini adalah mereka amat menjaga keselamatan dalam sesebuah kapal itu. Dan yang kedua adalah kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan ini amat menekankan kepada personaliti dan tingkah laku yang baik seseorang. Yang seterusnya saya akan serahkan kepada Raja Nurzaida. Okay, saya Raja Nurzaida binti Raja Muhammad Zaid, nombor metrik A22A0836. Saya akan sambung daripada prinsip rukun negara yang diterangkan tadi, iaitu prinsip kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan dari segi komunikasi atau tutur kata yang baik. Ia akan memberikan kesan yang positif kepada diri sendiri dan masyarakat. Misalnya, Arman bertutur kata yang sopan kepada ibunya Khadijah di dalam rumah apabila dia pulang dari latihan tenteranya. Contoh yang lain dari segi kesusilaan ialah Arman membawa pulang baju dan barang peribadi Joshua kepada isterinya di rumah, menunjukkan tanda hormat dan terima kasih atas penghormatan suaminya. Kaitan filem dengan konsep sejahtera pula ialah konsep sejahtera merupakan kesejahteraan yang perlu difahami dari segi konteks mikrokosmik atau dalaman dan makrokosmik atau luaran. Maksud mikrokosmik ialah pengurusan diri yang seimbang antara elemen Jerry. Jerry bermaksud J jasmani, E emosi, R rohani, I intelek. Manakala dari segi makrokosmik pula ialah masyarakat, ekonomi, ekologi dan budaya. Berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan, hanya individu yang mencapai kesejahteraan diri yang mampu memberi sumbangan kepada keluarga, masyarakat dan negara. Untuk pengetahuan semua, dalam filem Pascal ini sebenarnya dia menceritakan kisah benar tentang operasi yang dijalankan oleh anggota Pascal agar penonton mengetahui penat lelah yang dilalui oleh mereka ketika melakukan perjuangan dan pengorbanan dalam beroperasi. Salah satu contoh adalah operasi menyelamatkan bunga laurel di mana mereka berjaya menamatkan misi dengan sempurna.
apabila dapat menyelamatkan tebusan daripada lanu bersenjata Somalia di Teluk Aden dan mengambil masa hanya 3 jam saja untuk menyelesaikan misi tanpa ada kecederaan pada tebusan dan juga anggota pasukan. Hal ini menunjukkan kesejahteraan sebenar adalah individu yang bukan sahaja mencapai kesejahteraan diri tapi juga mampu memberi sumbangan kepada keluarga, masyarakat dan negara seperti yang dilakukan oleh anggota pasukan. Selain itu, filem ini juga berjaya menunjukkan kesatuan dalam Malaysia yang cukup harmoni kerana mereka menampilkan barisan pelakon yang pelbagai kaum seperti kaum Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban dan sebagainya untuk memperkenalkan kehebatan mereka dalam filem tersebut. Sebagai contoh, Arman dan anggota pasukan yang terdiri daripada berbilang kaum, termasuklah Joshua yang berbangsa Cina telah menjalinkan hubungan persahabatan dan semangat setiakawan yang tinggi ketika menjalankan tugas maupun di luar tugas dengan cara saling tolong-menolong jika salah seorang daripada mereka dalam kesulitan dan memerlukan pertolongan. Itu sahaja daripada saya serahkan pembentangan yang seterusnya kepada Anis Farhana. Assalamualaikum, nama saya Anis Farhana binti Hairul Zazanaha, nama metrik A22A0552. Kesimpulan bagi filem Pascal ini adalah filem Pascal ini memberi kesedaran kepada banyak lapisan masyarakat untuk menghargai jasa dan pengorbanan para pejuang negara pada zaman dahulu. Seterusnya, filem ini juga dapat menjadi pemancing semangat kepada anak-anak generasi muda untuk menyertai bidang ketenteraan demi mempertahankan negara. Seterusnya, kita juga perlu mengetahui ada wira anak bangsa yang sedang berjuang demi kesejahteraan negara tercinta. Seterusnya, saya bagi kepada Idham. Berikut merupakan lampiran iaitu di mana kami telah melakukan percubaan secara berhadapan. Dan seterusnya ini merupakan bukti kami membahagikan tugas dalam grup WhatsApp serta kami juga telah melakukan percubaan atas talian melalui Google Meet. Seterusnya, dan ini juga merupakan contoh di mana kami telah membahagikan tugas yang telah ditetapkan. Berikut merupakan contohnya. Seterusnya, kami daripada kumpulan 8 ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Asma Laili yang telah banyak memberikan penerangan terhadap kajian ini. Sekian, terima kasih.